Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya adalah untuk membaca kenyataan terkini Saudara Rafizi Ramli, yang mana beliau menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan di sini beliau mengatakan Perikatan Nasional sibuk minta nyawa untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan negara. Dan Saudara Rafizi Ramli juga mengatakan bahawa tolak kerjasama dengan PN bukan pendapat peribadi saya, keputusan PH. Dan di sini Saudara Rafizi Ramli panjang lebar mengatakan bahawa pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin meremehkan kenyataan saya bahawa Pakatan Harapan telah membuat keputusan untuk tidak menjalankan kerjasama dengan PN. Katanya itu pendapat peribadi saya, bukan keputusan PH. Yang jadi timbalan Presiden Keadilan dan duduk dalam majlis Presiden PH adalah saya, yang tahu apa keputusan PH dia. Jadi bermaksud di sini Tan Sri Muhyiddin Yassin ni seolah-olah mendahului PH, seolah-olah tahu keputusan yang ada dalam Pakatan Harapan itu. Dan di sini juga Saudara Rafizi Ramli menerangkan bahawa ada beberapa perangai pemimpin-pemimpin dalam PN yang masih belum dicuci sepenuhnya walaupun mereka mahu memimpin negara. Pertama, dia kata, mereka memandang rendah mereka yang muda. Walaupun saya sudah berusia 45 tahun, telah berada dalam barisan kepimpinan keadilan sejak berusia awal 20-an, di mata Muhyiddin saya hanya budak hingusan. Sebab dalam PN, orang muda ini fungsinya bukan untuk membuat keputusan. Fungsi pemimpin berumur 40-an ke bawah dalam PN hanyalah mengikut telunjuk mereka yang 2 atau 3 dekat lebih tua. Ini budaya parti yang cuba menarik undi anak-anak muda yang menjadi majoriti pengundi kali ini. Kedua, mereka pakar dalam bab-bab runding belakang. Pendirian rasmi parti lain mereka tidak hormat atau tidak terima kerana mereka percaya mereka boleh berurusan dengan watak-watak tertentu yang sama kepentingan seperti mereka. Mereka bangga dengan budaya runding belakang yang membawa parti-parti lain ini ke budaya inilah yang boleh menyebabkan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Mereka tidak hormat soal mandat, soal pilihan rakyat atau pilihan akar umbi parti. Mereka tidak hormat demokrasi. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Saudara Rafizi Ramli. Dan di sini juga Saudara Rafizi Ramli menegaskan bahawa keputusan untuk memberi noktah kepada sebarang perbincangan kerjasama dengan PN ini adalah keputusan Majlis Presiden PH yang terakhir. Keputusannya ialah PH akan menguatkan gabungan ini dan masuk PRU ke-15 sebagai PH noktah. Ini adalah keputusan bersama ya dalam Majlis Presiden PH. Kalau ada 1-2 orang pemimpin dari parti-parti dalam PH yang masih mau berbincang dengan PN, itu pandangan pribadi mereka. Kalau Muhyiddin yakin ada azmin kedua dalam PH, itu juga hak beliau. Sebarang pandangan pribadi mana-mana pemimpin dalam parti-parti PH tidak akan mengikat keputusan bersama Majlis Presiden PH yang telah memberikan noktah kepada PN. Rasional utama keputusan ini kerana kita tahu bahawa pelawaan PN untuk bekerjasama dengan PH bukan untuk menyelamatkan negara seperti yang didakwa Muhyiddin. Ia untuk menyelamatkan jawatan dan kedudukan mereka yang mendapat jawatan hasil dari pengkhianat mandat rakyat dalam PRU ke-14. Rekod pentadbiran PN juga tidak baik. Semasa watak-watak yang menjadi menteri PN berada dalam kerajaan PH dahulu, watak-watak inilah yang mengundang kekecewaan rakyat terhadap PH. Azmin Ali gagal sebagai menteri ekonomi. Semangat terbesar Ridwan Yusuf Pak Wan hanyalah idea kereta terbang. Sehingga sekarang PH dipersalahkan atas kebodohan idea watak-watak PPBM yang kini berada dalam PN. Seorang lagi watak PN, Rina Harun, dilantik menjadi Menteri Pembangunan Luar Bandar yang mengawal agensi-agensi kepentingan yang sepatutnya boleh mengubah kehidupan rakyat di desa, sehingga sekarang tidak ada sebarang idea baru yang pernah diketengahkan Rina Harun. Yang hanya berubah penampilan Rina Harun, rakyat desa hidupnya sama. Semua menteri-menteri besar dari PPBM kecundang dan sudah dilupakan kini. Tidak ada sebarang pun menteri-menteri besar PPBM yang pentadbirannya ada kesan berpanjangan kepada rakyat.
portfolio PTPN diambil oleh PBM. Pengurusi PPTN adalah orang kuat PBBM. Kegagalan PBM menjaga portfolio PTPTN itu juga yang digunakan sebagai peluru oleh UMNO dan BN. Muhyiddin memberi alasan negara perlu diselamatkan dari UMNO, BN sebagai alasan untuk kerjasama dengan PS. Kata Muhyiddin, kalau kita tidak berdepan dengan rasuah, penyelewengan kuasa dan lain-lain. Sedangkan Muhyiddin takut dengan rasuah dan penyelewengan kuasa UMNO. Muhyiddin juga yang menerima ahli-ahli UMNO yang terpalit dengan rasuah masuk ke dalam PBBM, seperti juga beliau menjadi Perdana Menteri. Muhyiddin takut dengan kerosakan yang dibawa oleh UMNO, tetapi Muhyiddin dan PN juga membentuk kerajaan bersama dengan UMNO. Perdana Menteri dan Menteri Kanan sekarang bukan dari PS, mereka dari UMNO. Ini adalah kenyataan Rafizi Ramli. Lebih baik Muhyiddin nyatakan secara terbuka PN ingin bekerjasama dengan PS demi kepentingan pribadi dan kuasa, bukan untuk kepentingan negara. Sebab kami tidak bodoh. Kami mungkin muda tetapi kami tidak bodoh. Keadilan dan PS akan terus meyakinkan rakyat melalui usaha kami menentang rasuah, membasmi politik kebencian kaum dan membawa idea-idea baru yang menyelesaikan masalah rakyat. Kalau kami jadi kerajaan, kami akan takbir kerajaan dengan prinsip dan pendekatan kami. Kalau kami kekal pembangkang, kami akan pastikan kerajaan tidak sakau duit rakyat. Itu lebih bermaruah daripada berpakat hanya untuk mendapatkan kuasa. Inilah kenyataan Rafizi Ramli. Yang mana kenyataan yang dikeluarkan oleh Rafizi Ramli ini, saya juga tadi mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan isu ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak perlu nak memperbodohkan PHS lagi, kerana terutamanya orang-orang PHS yang ada hari ini, pemimpin-pemimpin mereka ramai daripada kalangan muda yang idealisme perjuangan kami adalah sangat berbeza dengan cara perjuangan orang-orang lama seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, yang mana cara mereka nak berunding, mereka nak main pintu belakang, mereka tidak memikirkan mandat rakyat. Kita lihat bagaimana kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin terbentuk adalah apabila dia melonggokkan mereka-mereka yang melakukan rasuah, mereka yang melakukan penyelewengan, yang melompat daripada UMNO, dan juga kita lihat mereka yang ingin kekal dengan jawatan ni, yang gila dan rakus dengan jawatan, mereka melompat akhirnya membuat satu kerajaan baru. Ini adalah jelas bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak melihat kepada mandat rakyat dan tidak melihat kepada kepentingan negara. Pembohong besar Tan Sri Muhyiddin Yassin ni. Dia hanya pentingkan jawatan beliau sendiri, bermain politik cara lama, yang mana mandat rakyat hanya dipakai apabila dia nak meraih undi. Jadi lepas dia mendapat undi daripada rakyat, lepas dia dapat kuasa, Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal sebagai orang yang tidak bertanggungjawab untuk memimpin negara, untuk kepentingan negara ini. Ini adalah sangat jelas, kita dah lihat. Jika betul-betul Tan Sri Muhyiddin Yassin memikirkan kepentingan rakyat, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak membelakangkan Pakatan Harapan, kerana Pakatan Harapan itu telah pun diberi mandat oleh rakyat untuk memerintah di PRU ke-14, dan akhirnya beliau mengikut jalan belakang, membawa parti-parti yang dah ditolak oleh rakyat untuk menubuhkan kerajaan yang ada hari ini. Jadi itu adalah jelas. So, kita rakyat perlu menolak Perikatan Nasional ini habis-habisan, kerana dalam Perikatan Nasional juga ada parti PAS yang mainkan sentimen agama, yang tidak memberi manfaat kepada negara kita ini. So itu pencerahan saya dan itu penerangan saya membaca apa yang telah pun saudara Rafizi Ramli terangkan ataupun penjelaskan kepada kita berkenaan dengan isu kita tidak ada lagi pergabungan dengan Perikatan Nasional. Noktah di situ. So sekian, terima kasih.